Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, satu pendedahan amat dahsyat ini berkaitan pula dengan parti yang paling banyak menang kerusi semasa PRU15 yang lalu, yaitu PAS. Dalam sebuah entry Twitter yang saya lihat, ini menunjukkan berkaitan dengan Kerajaan PAS Kelantan yang mengaku tak mampu meneruskan projek dan akhirnya meminta kerajaan pusat mengambil alih dengan hutang RM60 juta. Persoalan yang bermain di pikiran saya setelah saya melihat artikel ini ataupun saya melihat gambar ini dari entry Twitter Bulletin RMS. Anda boleh search di Twitter Bulletin RMS. Kerajaan PAS Kelantan mengaku tak mampu teruskan projek Lebuhraya Rakyat. Minta kerajaan pusat ambil ahli sekali dengan hutang RM60 juta. Tonton apa semua? Apa yang bermain di pikiran saya? Saya tidak pasti perkara ini benar atau tidak. Karena ini hanya dikongsikan di Twitter. Maklumlah, sekarang banyak perkongsian palsu yang boleh dibuat. Namun, apa yang bermain di pikiran saya, kalau ini benar, memang Kerajaan PAS Kelantan meminta kerajaan pusat untuk mengambil alih projek Lebuhraya Rakyat sekali dengan hutang RM60 juta. Adakah ini bermakna PAS sudah benar-benar tiada duit? Nah, apa pula Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai Presiden PAS harus menjawab kenyataan ini sekiranya kenyataan ini benar. Dalam artikel ini dari Buletin RMS, Kerajaan PAS Kelantan lega pusat ambil alih projek Lebuhraya Rakyat dan meminta kerajaan pusat ambil alih sekali dengan hutang RM60 juta. Projek Lebuhraya Kota Baru ke Kuala Krai berjalan dengan denda RM30.000 sehari disebabkan kelewatan, kata pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Pengangkutan, dan Utiliti Negara, Datuk Azami Muhammad Noor. Pada persidangan Dewan Undangan Negeri, DUN Kelantan, Azami berkata, denda itu membabitkan projek 2B, yaitu dari Ketere hingga Kok Lanas Kota Baru. Kemajuan bagi package ini berdasarkan jadwal sudah 100%, namun yang sebenar masih 80%. Package ini berjalan dalam denda sangat tinggi, yaitu RM30.000 sehari. Kerajaan pusat sudah bersetuju untuk mengambil alih pembinaan, namun tanpa hutang. Kita berhutang sebanyak RM60 juta. Kita berharap jasa baik kerajaan supaya mengambil projek berkenaan termasuk dengan hutang, katanya. Nah, saudara-saudara, apa yang bermain di pikiran saya setelah saya melihat ini? Adakah ini bermakna PAS sudah benar-benar tiada duit? Nah, apa pula Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang nak jawab kalau perkara ini dapat disahkan? Nah, apa pula respon Perdana Menteri? Sebagai kerajaan hari ini, adakah akan mengambil ahli projek ini sekali dengan hutang RM60 juta tersebut? Nah, bagi saya, saudara-saudara, ini satu pendedahan yang amat besar, amat mengejutkan Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai Presiden PAS sekiranya perkara ini benar. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, banyak saja tangkapan yang kita dengar, banyak saja tahanan yang kita dengar. Sudah pasti sebahagian besar tangkapan yang kita dengar kebelakangan ini adalah berkaitan dengan rasuah. Tonton apa semua? Kita tahu setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri,
banyak saja tangkapan ataupun banyak saja pendedahan. Kita dapat lihat pekerjaan SPRM semakin agresif, semakin giat. Pada akhirnya beberapa pemimpin dan beberapa juga individu, mereka yang diberikan amanah, mereka lah pula yang memecahkan amanah, memecahkan tanggung jawab itu menggunakan kuasa untuk menerima rasuah. Nah, saudara-saudara, satu tangkapan yang mengejutkan, yang bagi saya ini pasti menggemparkan Malaysia, di mana sarjen polis yang didakwa 21 pertuduhan rasuah. Seorang anggota polis yang berpangkat sarjen mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth di sini pada hari ini atas 21 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM2.530 daripada seorang individu 6 tahun lalu. Tertuduh Sheikh Ani Ramli, 56 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulhazmi Abdullah. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang ketika itu berkhidmat sebagai Kopral Polis YA3 di Gerakan Polis Marin Batu Uban, didakwa menerima suapan daripada seorang individu berusia 70 tahun yang mempunyai hubungan dengan kerja-kerja rasmi yang melibatkan penguatkuasaan di bawah Akta Perikanan 1985. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan ramai. Mungkin mengejutkan para pemimpin yang ternama di Malaysia, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Mungkin mengejutkan Mahathir juga sebagai bekas Perdana Menteri dan bekas pemimpinnya memang salah satu tokoh dalam negara kita. Mungkin mengejutkan Muhyiddin Yassin juga sebagai bekas Perdana Menteri dan mengejutkan ramai. Perbuatan itu dilakukan tertuduh di Maybank Berhad, Cawangan Plaza, MWE Georgetown, dan Agrobank, Taman Seri Indah, Balik Pulau, antara 19 Mac 2017 sehingga 21 Mei 2019. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Nur Azura Zulkifli dan Irwan Syafiq Nur Ridzuan, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Sheikh Ani kemudiannya memohon mahkamah mengurangkan jaminan kerana masih menanggung isteri dan 3 daripada 4 anak yang masih bersekolah. Hakim kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin selain perlu menyerahkan pasport sehingga perbicaraan selesai dan melaporkan diri ke pejabat SPRM terdekat setiap bulan. Jadi bagi saya ini satu tangkapan yang mengejutkan dan pasti satu lagi isu panas yang menggemparkan Malaysia. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan tangkapan ataupun sarjen polis ini yang didakwa 21 pertuduhan rasuah? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.